Dan tulisan ini telah mencemarkan pemikiran orang barat terhadap agama Islam. Saya pergi ceramah di barat, ramai orang barat tak pernah belajar Islam, tak pernah berkawan dengan orang Islam, tetapi mereka boleh benci terhadap agama Islam. Macam mana boleh benci? Sebab tulisan-tulisan sedemikian. Saya bagi contoh. Sebahagian tulisan mereka, mereka tuduh Islam mempromosikan Holy War. Tahu Holy War tak? Perang suci. Pergi membunuh orang yang tidak berdosa. Digunakan perkataan Holy War. Perkataan ini tidak wujud dalam Quran. Perkataan ini tidak wujud dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Asal Holy War ini datang daripada Crusader War. Crusade. Kemudiannya mereka ambil nama ini, dia bubur dalam Islam. Maka kononnya Islam ada Holy War, padahal tidak wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dan rahmatnya kita dapat bertemu. Dan malam ni tazkirah, harap saya jadikan ringkaskan tazkirah ini, dan kita akan bincang satu tajuk yang saya rasa amat penting, iaitu salah tanggapan. Perlu tak saya memperkenalkan diri? Perlu kan? Okey, secara ringkas. Nama saya Lim Jui Sun. Dan Lim Jui Sun ini adalah nama saya sebelum Islam. Nama lama. Selepas memeluk agama Islam, nama Islam saya sekarang adalah Lim Jui Sun. Sama ke beza? Saya tak tukar nama. Saya adalah orang yang pertama di Malaysia yang memeluk Islam yang tak tukar nama. Mungkin ramai di kalangan kita tak biasa kan? Kita ingat semua masuk Islam mesti mau nama Arab ataupun nama bahasa Melayu. Mengikut kajian saya, nama Islam adalah nama yang mempunyai makna yang baik, maksud yang baik. Tak semestinya perlu dalam bahasa Arab. Yang penting makna baik, maksud baik. Mengikut kajian saya lagi, saya dapati bahawa kekalkan nama sebenarnya adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah Nabi. Bila orang masuk Islam, kekalkan nama, bukan tukar nama. Kalau kita lihat senario zaman Nabi Muhammad SAW, ramai sahabat memeluk agama Islam. Ada di kalangan mereka ni kaum lain, bangsa lain yang memeluk Islam zaman Nabi. Secara umumnya, Nabi tak suruh mereka tukar nama. Selagi nama itu tidak mempunyai unsur syirik, nama itu tidak mempunyai makna, maksud yang tidak elok, baginda tak kacau nama orang. Buktinya, Salman Al-Farisi. Kenal tak Salman Al-Farisi? Dia orang Arab ke Parsi? Dia orang Parsi kan? Dia kekalkan nama Parsi. Bilal bin Rabah. Bilal ni orang Arab ke orang Afrika? Di Afrika. Dia kekalkan nama Afrika. Kenapa Nabi tak suruh mereka buang nama dia, tukar nama Arab? Sunnah Nabi, selagi nama itu tidak mempunyai unsur syirik, nama itu tidak mempunyai makna, maksud yang tidak elok, baginda terkacau nama orang. Dia berbeza dengan Malaysia. Budaya Malaysia berbeza. Budaya Malaysia ni kita menggalakkan mereka tukar nama. Tujuannya ada banyak, tujuan yang baik. Tujuannya supaya permudahkan kita kenal dia. Dan juga tujuannya juga boleh membantu bila berlaku kematian, tidak berlaku kekeliruan dan sebagainya. So di Malaysia kita menggalakkan, tak ada masalah.
Okey, so itu tujuan saya tak tukar nama. Apa maksud atau makna nama saya? Lim, nama keluarga. Jui, nama keturunan. Sun, nama diri saya. Lim Jui Sun berarti menuju kejayaan. So itulah makna maksud nama saya. Okey, saya telah memeluk Islam 27 tahun. Saya pernah beragama Buddha selama 13 tahun. Saya pernah beragama Kristian selama 14 tahun. Dan Alhamdulillah, saya sudah beragama Islam 27 tahun. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan perbincangan malam ini. Salah tanggapan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tahu tak, agama Islam agama yang paling cepat peningkatan di dunia. The fastest growing religion in the face of the earth. Tetapi Islam juga pada masa yang sama agama yang paling disalahartikan. Bukan saja majoriti orang bukan Islam di luar salah faham terhadap agama Islam, malahan kita mempunyai segelintir umat Islam pun kadang-kadang salah faham, keliru terhadap agama Islam. Setuju ke tak setuju? Nah, persoalan saya, macam mana boleh wujudnya begitu banyak salah faham? Di mana datangnya salah faham sedemikian? Ada banyak sebab. Pertama, media sosial. Media sosial main peranan yang amat besar yang menyumbang kepada kekeliruan. Kalau kita lihat media sosial dunia hari ini, siapa yang menguasai? Kita orang Islam ke orang bukan Islam? Ya, orang bukan Islam. Dan mampu tak mereka nak menyebarkan Islam yang sebenar? Tak mungkin. Dah lah dia bukan Islam, tak tahu bahasa Arab, tak tahu siluk-biluk agama Islam. Tak mungkin. Dan kalau dia ada prejudice, itu berat. Saya nak bagi satu contoh. Kalau kita lihat ya, pada tahun 1800 hingga 1950 di Barat, Orientalis, mereka menulis buku mengenai agama Islam. Hanya dalam satu jangka masa 150 tahun. Tahu tak berapa buku mereka tulis? Mereka tulis tidak kurang daripada 60,000 buah buku. Mereka telah mengarang 60,000 buah buku terhadap agama Islam. Sebahagian besar ni mereka sengaja. Sebahagian kecil mereka tulis secara ikhlas. Sebahagian juga mereka tulis secara akademik. Dan tulisan ini telah mencemarkan pemikiran orang Barat terhadap agama Islam. Saya pergi ceramah di Barat. Ramai orang Barat tak pernah belajar Islam, tak pernah berkawan dengan orang Islam, tetapi mereka boleh benci terhadap agama Islam. Macam mana boleh benci? Sebab tulisan-tulisan sedemikian. Saya bagi contoh. Sebahagian tulisan mereka tuduh Islam mempromosikan Holy War. Tahu Holy War tak? Perang suci. Pergi membunuh orang yang tidak berdosa. Digunakan perkataan Holy War. Perkataan ini tidak wujud dalam Quran. Perkataan ini tidak wujud dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Asal Holy War ini datang daripada Crusader War. Crusade. Kemudian yang mereka ambil nama ini, dia bubuh dalam Islam. Maka kononnya Islam ada Holy War. Padahal tidak wujud. Nampak tak? Mereka mengada-adakan sesuatu yang tidak wujud dalam Islam. Yang kedua, perkataan jihad.
Mereka sempitkan perkataan jihad. Maksud jihad sempitkan. Jihad ini seolah-olah membunuh orang yang tak berdosa, menindas orang yang tak berdosa. Kalau kamu pergi ke negara Eropah, di airport, jangan gunakan perkataan jihad. Saya rasa sekelip mata, semua polis datang tangkap kamu. Sebab mereka telah sempitkan maksud jihad itu. Padahal, jihad itu maknanya yang begitu baik sekali, begitu cantik sekali. Jihad maksudnya apa? Berjuang. To strive, berjuang. Saya berjuang untuk menuntut ilmu Islam supaya saya dapat taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Itu jihad. Saya berjihad untuk mencari ilmu. Saya berjihad. Saya berjuang untuk cari rezeki, untuk menyala ahli keluarga. Ada peluang tak budak-budak kat belakang tu untuk slowkan ke? Kalau tidak, sangat susah nak concentrate bagi ceramah. Okey. Berjuang. Saya berjuang untuk memastikan kawasan yang saya duduk di sini selamat. Saya berjihad. Saya berjuang untuk mempertahankan negara Malaysia. Sekiranya ada mana-mana negara cuba nak menyerang, mencerobohi negara Malaysia, saya akan berjuang untuk mempertahankan Malaysia. Itu maksud jihad. Tetapi di barat, mereka sempitkan perkataan jihad itu. Seolah-olah kita ni, Islam ni suka buat perkara yang jahat, suka membunuh orang tanpa dosa. Nampak? Bila mereka menguasai media, mereka boleh buat apa saja. Amerika Syarikat sangat suka jadi polis dunia. Mereka nak satu dunia ikut mereka, ikut dasar Amerika. Mana-mana negara yang tidak setuju dengan dasar Amerika Syarikat akan dianggap sebagai musuh. Amerika ni suka jadi taiku. Orang sini tahu tak taiku tu apa? Tak pernah dengar Kalau Cina, gangster ni, Big Brother ni, dia panggil taiko. Amerika bukan dah jadi taiko, dia dah jadi taiku. Taiku maksudnya tai kucing. Dulu-dulu, 40 lebih tahun yang lalu, musuh paling ketat Amerika tu siapa? USSR. USSR tidak akan sokong dasar Amerika Syarikat. Maka apa Amerika Syarikat buat? Sekat ekonomi dia dulu. Tak benarkan sekutunya ada hubungan dengan mereka. Lepas tu mereka buat cerita combat. Tengok drama kat TV. Ya, pakcik-pakcik sini tahulah. Tengok cerita combat, ingat lagi tak? Vic Morrow ke dan sebagainya. So dia akan buat, orang USSR ni buat kerosakan di dunia. Maka tentera Amerika datang untuk hapuskan tentera USSR. So USSR ni jahat, Amerika hero. Kemudian mereka buat cerita, Amerika lawan Jerman, Jerman jahat, Amerika hero. Amerika lawan Japan, Japan jahat, Amerika hero. Amerika lawan Vietnam, Vietnam jahat, Amerika hero. Padahal peperangan Amerika dengan Vietnam, siapa menang? Vietnam menang. Tapi dia buat cerita dia pusing, sehingga jadi apa? Amerika menang. Dan hari ini, musuh paling ketat Amerika siapa? Apa-apa yang tidak tunduk ikut dasar Amerika Syarikat, kita orang Islam. Musuh paling ketat bagi Amerika Syarikat adalah orang Islam. So, apa mereka buat? Mereka buat cerita Hollywood. Kalau kau tengok cerita Hollywood ini, biasa tengok tak? Watak-watak utama diberikan kepada kita orang Islam. Biasanya apa jenis watak yang diberikan kepada kita? Hero ke zero? Dia akan bagi kita ni watak teroris, watak penjual dadah, colik orang, pelacuran. Semua watak-watak yang tak elok, kita orang diberi kepada orang Islam. Apa yang dia tengah buat ini? Dia gunakan social media untuk memprogram pemikiran manusia di dunia. Sehingga satu dunia mula percaya Islam memang macam tu.
Nah, inilah tujuan mereka gunakan social media. Satu lagi yang saya amat risau adalah cerita-cerita Mollywood. Pernah dengar tak Mollywood? Kedah tak pernah dengar kan? Mollywood ni adalah cerita-cerita orang Melayu. Saya risau sebab non-Muslim keliru bila tengok cerita-cerita Mollywood. Sebab majoriti cerita-cerita Melayu, majoriti pelakonnya orang Islam ke orang bukan Islam? Majoriti orang Islam. Tapi cerita-cerita yang mereka buat tu Islamik ke tak Islamik? Tak kurang Islamik. Jalan cerita tu buat orang kenal Islam ke buat orang keliru? Gangster Kuala Lumpur, Islam adakah gangster? Apalagi Cicak Man ni, yang paling banyak sekali cerita hantu. Betul? Dan dia buat anak-anak kita takut pada gelap dan dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak kita jalan gelap takut hantu. Tetapi mereka tak pernah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, majoriti jalan cerita ni buat kita orang Islam dekat kepada Allah ke jauh daripada Allah. Kadang-kadang ada setengah-setengah cerita ni memberi persepsi yang sangat negatif terhadap agama Islam, yang kadang-kadang kita tak perasan. Jalan cerita tu sebenarnya mempermainkan agama Islam. Tengok TV punya program sekarang, kadang-kadang lelaki tu berpakaian perempuan, ada tak? Ataupun lelaki ni lelaki tapi berlakon jadi lelaki lembut, buat LGBT. Saya rasa sudah sampai masanya kita sepatutnya bagi undang-undang, bagi syarat untuk nak berlakon, untuk nak keluar TV tu dia kena ikut syarat. Kalau tak ikut syarat tak boleh lulus. Kita negara Islam, kita sepatutnya memperkasakan, kita sepatutnya mempromosikan apa-apa yang nak buat tuju kepada cara Islam, tak boleh bercanggah dengan agama Islam. Setuju tak ni? Kurang setuju. Sebab saya risau anak-anak kita sekarang tengok cerita-cerita kita orang Islam. Okay, kadang-kadang ini lelaki suami orang, ini perempuan isteri orang, tapi berlakon kena peluk. Boleh ke macam tu? Mak, ini sesuatu program yang kita buat ini mengelirukan anak-anak kita. Ini contoh yang menyumbang. Non-Muslim bila tengok cerita-cerita orang Islam dia keliru. Tengok cerita semua free hair, semua seksi, minum, gunakan bahasa-bahasa kasar. Tapi satu kumpulan lagi tengok orang di sini, semua baik-baik, tutup aurat dengan elok, cakap pun bagus. Mereka keliru. Mana satu Islam yang sebenar? Yang kedua, yang menyumbang kepada kekeliruan adalah agama Islam dengan budaya tempatan telah campur aduk. Macam teh susu. Sebelum kita campur, kita nampak teh, kita nampak susu. Tetapi bila kita dah campur, kacau lagi. Nampak tak teh? Nampak tak susu? Itulah yang berlaku di Malaysia. Ada sebahagian perkara Islam dengan budaya campur aduk, sehingga kita tak boleh bezakan. Akhirnya agama pun kira agama betul, budaya pun kita kira agama. Saya bagi contoh. Pernah dengar tak orang masuk Islam disuruh tukar nama bapaknya kepada bin Abdullah atau binti Abdullah? Amalan ini kita telah amalkan berpuluh-puluh tahun di Malaysia. Tukar nama bapa sebenarnya, tukar nama bapa bukan ajaran Islam. Dia adalah semata-mata budaya di Nusantara, budaya Malaysia.
Tak payah kita pergi jauh. Di Indonesia tak ada. Tak ada bin Abdullah binti Abdullah. Malaysia. Dalam agama Islam, Islam tak ada masalah dengan semua budaya. Tapi dengan apa-apa budaya pun, mana-mana bangsa punya budaya, Islam tak ada masalah selagi dia tidak bercanggah dengan syariat Islam. Tukar nama bapa kepada bin Abdullah atau binti Abdullah bercanggah tak dengan syariat Islam? Dia bercanggah. Dia suatu budaya yang menyusahkan. Sehinggalah ada setengah-setengah orang tak nak masuk Islam sebab kamu suruh dia buang nama bapa. Tukar jadi bin Abdullah. Nabi Muhammad SAW pernah mengambil seorang anak angkat. Siapa namanya? Zahid bin Harithah. Ingat lagi tak? Semasa di Mekah, dan masyarakat Mekah mula panggil Zahid bin Muhammad. Sebab mereka ada satu budaya, anak angkat kira anak kandung. Dalam Islam, anak angkat bukan anak kandung. Anak angkat tak boleh mewarisi harta, tak boleh mewarisi harta pusaka. Betul ke tak betul? Maka masyarakat mula panggil Zahid bin Muhammad. Kemudian mereka berhijrah ke Madinah, iaitu Yathrib. Allah turunkan wahyu surah Al-Ahzab surah 33 ayat 4 dan 5. Yang bermaksud Allah perintahkan Nabi letak balik nama bapa asalnya. Itu lebih adil dalam sisi Allah. Allah perintahkan Nabi tak boleh tukar nama bapa dia. Put back, letak balik nama bapa asalnya. Itu lebih adil dalam sisi Allah. Nabi kena tegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin muslimin muslimat akan kata, Brother Lim, isu itu anak angkat. Yang kamu sebut tu orang yang masuk Islam. Lain cerita. Betul. Mari kita bincang tentang orang yang masuk Islam. Hadis sahih dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud. Ni ketiga-tiga hadis ni sahih. Maksud hadis ni apa? Maksud di hadis ni, Nabi kata, sesiapa yang panggil bapa mereka dengan nama yang lain, orang itu tak akan masuk syurga. Whosoever call their father or address their father with another name, the person will not enter Jannah. Ini hadis sahih dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud. Bagi mereka yang dah masuk Islam, yang dah tukar kepada bin Abdullah, binti Abdullah, jangan risau ya. Sebab kamu tak tahu. Bila kamu tak tahu, Allah tidak salahkan kamu. Bagi orang yang suruh kamu buat begitu pun, mereka tak tahu, maka Allah juga tidak salahkan mereka. Saya bukan nak menyalahi sesiapa, hanya nak bagi kefahaman saja. Boleh faham? Ada satu hadis lagi, Nabi kata, dalam Sahih Bukhari, Muslim dan Daud, Sunan Abu Daud lagi, Nabi kata, bagi mereka yang sudah tahu dan masih membenarkan orang panggil bapa mereka selain daripada nama bapa asal, maka orang itu sudah jatuh ke dalam kekufuran. Maka berdasarkan hadis-hadis semua ini, jelas tak kita tak boleh tukar nama bapa? Kalaulah itu ajaran Islam, tunjuk saya zaman Nabi Muhammad SAW ada ratus ribu para sahabat memeluk agama Islam. Tunjukkan saya ada satu tak masuk Islam dan Nabi suruh tukar nama bapa kepada bin Abdullah atau binti Abdullah. Tunjukkan saya satu. Tunjukkan saya satu sahabat yang tukar nama bapa. Jangan cakap kalau bapa dia nama dia Abdullah, lain cerita. Maksud saya tukar nama bapa daripada bukan Abdullah kepada Abdullah. Kalau tukar nama bapa begitu elok, saya pernah orang kata, Lim, saya kata tak boleh tukar. Dia kata, elok mah, tukar jadi hamba Allah kan elok. Oh, okey. Saya cakap, okey. Dan you ikut saya lah. You tukar nama bapa, buang nama bapa, you tukar Abdullah juga. Silakan. Kalau kita boleh semua, kita tukar. Kita jadi mantan, anak kepada mantan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi, Tun Abdullah Ahmad Badawi. Masalahnya, tak boleh. Kenapa tak boleh? Orang tak tahu. Tak boleh sebab maqasid Asyariah. Maqasid Asyariah dia melindungi nyawa kita, din kita,
akal kita, harta kita, keturunan kita. Maka syarat is to protect, protect kita punya keturunan. Sebab kalau saya dah buang nama bapa saya, okey, kalau saya dah buang, ada kemungkinan tak? Ada kemungkinan tak adik-beradik saya akan kahwin dengan anak saya? Contoh, ataupun dia akan boleh berlaku, ataupun saya pernah nikah sebelum ini, ada isteri lain, anak lain dan sebagainya. Kalau saya dah tukar nama, ada kemungkinan tak berlaku? Maka Islam melindungi perkara itu. Sebab itulah tak boleh tukar. Larangan daripada Nabi dan lihat maqasid pun tak boleh. Yang ketiga, yang menyumbang kepada kekeliruan, salah tanggapan ini. Kadang-kadang kita ada segelintir ilmuwan-ilmuwan yang menyumbang kepada kekeliruan. Kenapa saya kata begitu? Bukan semua, segelintir. Kenapa saya kata begitu? Kadang-kadang kita bercakap sesuatu di luar daripada kepakaran kita, di luar daripada bidang yang kita belajar. Kita tetap cakap. So bila kita cakap, ada kemungkinan tak kita cakap punya kurang tepat? Ada kemungkinan tak kita cakap punya tidak menyeluruh? Ada kemungkinan tak kita cakap punya salah? Dan satu lagi, kita di Malaysia tak ada budaya tanya pakar. Allah firman dalam Quran dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 57, fasalu ala dzik in kuntum la ta'lamun. Allah suruh kita tanya pakar. Orang sini faham tak tanya pakar? Alamak, setakat ini you faham tak bahasa Melayu? Melaka punya. Ada budaya tak tanya pakar? Orang sini faham tak pakar? Setakat yang saya faham, budaya di Malaysia secara umum tak ada budaya tanya pakar. Tak ada budaya. Kalau kita ada soalan, biasa kita tanya siapa? Tanya ustaz, ustazah, tanya ulama. Betul? Allah tak suruh you tanya orang yang ada ilmu. Allah suruh kita tanya orang yang pakar. Apa maksud pakar? Kalau isu itu mengenai Quran, Allah suruh kita tanya mufassirun. Mufassir, orang yang pakar tafsir Quran. Kadang-kadang orang tu, isu tu tentang hadis, Allah suruh kita tanya muhadisin, tanya orang yang pakar hadis. Kalau isu tu, okey, mengenai hukum contohnya, mengenai fatwa contohnya, siapa kita tanya? Kita tanya mufti, kita tanya mustahid. Tapi di Malaysia tak. Apa-apa tanya ustazah yang kita suka, ustaz yang kita suka, ulama yang kita suka. Tapi kita tak pernah ambil tahu ustaz ni bidang apa dia belajar dulu. Kita semua soalan tanya dia. Jadi tak kamu rasa? Kita sepatutnya tanya pakar. Dalam kehidupan kita seharian, kita ikut. Tetapi isu agama, kita tak ikut. Contoh, kalau kamu sakit mata, bengkak, merah, keluar nanah, kamu pergi klinik, jumpa doktor. Klinik-klinik biasa, GP. Biasanya doktor tu buat apa? Dia akan ubat kita tak? Ataupun dia akan tulis surat, rujuk kita pergi ke hospital, jumpa doktor pakar mata. Mana satu? Rujuk jumpa doktor pakar. Kalau kita ada jantung masalah, okey, doktor akan tulis surat, pergi jumpa doktor pakar jantung, pakar buah pinggang. Betul ke tidak? Tetapi Islam salah. Dalam Islam salah. Sebab tu mulai hari ini, tahun baru ni, kalau bolehlah saya punya cadangan, bila kamu ada satu soalan, pergi tanya, contohnya tentang Quran, tanya 3 atau 5 pakar Quran, memang bidang mereka. Kalau ada hadis, tanya 3 hingga 5 pakar hadis. Boleh faham tak?
Kalau tidak, itulah yang berlaku hari ini. So, sedihlah. Kadang-kadang kita tak macam Imam Malik rahimahullah. Imam Malik ni, orang tanya dia soalan. Tanya soalan kat dia, sering kali dia kata, ini saya bukan bidang saya, ini saya tak pandai. Dia rujuk kamu jumpa pakar ustaz ini, jumpa pakar ustaz itu. Dia tak jawab semua. Hari ini kadang-kadang kita tanya, semua soalan pun dia tahu kan? Halo? Kadang-kadang bukan bidang dia. Saya rasa saya kena bagi contoh supaya you faham. Orang sini pernah pancing ikan tak? Pernah pancing ikan? Tahu pancing ikan? Kalau kamu nak pancing ikan, kamu perlu ada joran kan? Kamu pergi kedai. Ini kedai ni, tokek tu pakar buat joran. Kamu pergi jumpa tokek tu. Tokek, saya esok mau pergi pancing ikan. Boleh tak kamu recommend saya satu joran yang baik? Maka tokek tu biasanya akan tanya soalan dulu sebelum dia recommend. Dia nak tanya, kamu nak pancing kat mana? Kat laut ke? Kat sungai ke? Kat kolam? Soalan kedua, berapa kilo punya ikan kamu nak pancing? 5 kilo ke atas ke? 2 hingga 4 kilo ke? 1 kilo ke bawah? Mana satu? Yang paling penting dia tanya, apa bajet kamu? Ada bajet tak? Kalau bajet kamu sikit, takkan nak bagi kualiti punya kan? Persoalan saya, orang yang pakar buat joran tu, adakah dia pakar pancing ikan? Tak semestinya. Pakar pancing, pakar buat joran tak semesti pakar pancing. Pakar buat grill tu tak semesti pakar pancing. Pakar buat string tu tak semestinya pakar pancing. Buat hook tu, mata kait itu tak semestinya pakar pancing. Betul tak? Mereka hanya pakar dalam bidang dia. Dia ada ilmu lah pancing, tetapi dia bukan pakar. Setuju tak? Berarti joran ini seolah-olah orang yang pakar Quran. Hadis grill ini orang yang pakar hadis. Tali tu, string tu, orang yang pakar sirah. Hook tu, orang yang pakar usul. Mata kait itu, orang yang pakar mungkin fiqh dan sebagainya. So, setiap ustaz ulama ada kepakaran dia. Bila dia mula cakap sesuatu di luar daripada kepakaran dia, dia kemungkinan buat silap, kemungkinan salah, kemungkinan kurang tepat. Setuju tak setuju ni? Kita ada ramai engineer. Kalau nama engineer, oh, you apa soalan? Apa-apa soalan pun kamu tanya engineer ke? Sambung ke? Sambung. Okey. Kita ada electronic engineer. Kita ada electrical engineer. Kita ada computer engineer. Kita ada civil engineer. Ada macam-macam engineer. You tak boleh dengar engineer saja semua soalan kita tanya. Setiap di kalangan mereka ada kepakarannya. Sebab itulah budaya kita sepatutnya bila jumpa seorang ustaz, seorang ulama, kita kena tanya dengan cara yang hormat. Kita kena hormat ilmuwan-ilmuwan semua ni. Tanyalah, Ustaz dulu belajar kat mana? Oh, bidang apa ya Ustaz? Bidang kepakaran Ustaz? Oh, saya belajar bahasa Arab. Dia ada PhD bahasa Arab, doktor. Maka bila kamu nak tanya soalan, bahasa Arab tu tanya dia lah, itu bidang dia. Kamu jangan tanya dia tentang usul fiqh, kawaid fikih, maqasid syariah. Saya tak kata dia tak tahu. Saya hanya kata bukan kepakaran dia, bukan bidang yang dia belajar. Saya harap boleh faham dia. Keempat, hari ini salah faham berlaku sebab apa? Sebab cara orang bukan Islam menilai agama Islam. Orang bukan Islam menilai Islam melihat sumber Islam ke, Quran dan Sunnah ke, atau melihat watak kita orang Islam.
Itu yang mereka lihat. Watak orang Islam. Dia bukan baca Quran. Dia bukan baca sunnah Nabi Muhammad SAW. Cara macam ni menilai tepat ke tak tepat? Tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Sebab orang Islam diberi pilihan. Mau taat kepada Allah, tak mau taat kepada Allah. Kita ada pilihan tak? Ada. Bukan saja Islam, setiap agama di dunia. Kalau kamu nak nilai, sepatutnya lihat sumber kitabnya. Itu pertama. Yang kedua, lihat penganut yang terbaik. Bukan lihat penganut yang paling teruk. Dalam Islam, penganut yang terbaik tak ada lain. Nabi Muhammad SAW. Dia adalah walking Quran. Saya gunakan bahasa, tahu tak walking Quran? Itu contoh yang terbaik dalam Islam. Kalau nak kenal Islam, lihat contoh yang tak baik, yang terbaik. Bukan lihat contoh yang tak baik. Mereka pergi lihat orang Islam yang tak ikut ajaran Islam, mereka kata itu Islam. Tak betul. Nah, inilah yang berlaku. Cara mereka menilai Islam dengan cara yang salah. Sebab itulah itu berlakunya kekeliruan. Saya pergi barat. Bila saya baca surat khabar mereka, kalau orang Islam buat jahat, kalau Islam buat jenayah, dia akan tulis the Muslim activist, the Muslim scholar, the Muslim imam, the Muslim, the ustaz. Dia akan tulis agama, kepercayaan kita, agama kita, kedudukan kita. Tetapi kalau dia punya orang buat jenayah, nama je. Agama tak sebut, pangkat. Agama pun tak sebut, kedudukan dia tak sebut. Dia letak nama je. Tapi inilah realiti yang berlaku di dunia. So, orang akan keliru kan? Last satu. Kalau saya lukis bulatan macam ni, kamu nampak tak? Kalau tak nampak, sudah dekat. Sekarang nampak ke tak nampak? Oh, sudah nampak. Bagus. Bulatan satu, bulatan dua. Ada dua bulatan ini. Tapi dua-dua bulatan ini bertindih sedikit. Faham tak bertindih? Overlap. Biasanya bertindih sedikit saja. Okey, sebelah kiri ni bulatan dituju kepada orang bukan Islam. Sebelah kanan ni rujuk kepada orang Islam. Yang bertindih ni adalah pergaulan antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Biasanya sedikit. Betul ke? Okey, sekarang ni masa yang ada, saya nak bincang sebelah kanan saja. Kita orang Islam. Ilmuwan Islam, ustaz, ustazah, mufti, ulama. Mereka berada di mana bulatan ini? Mereka dekat kepada orang bukan Islam di kawasan bertindih, atau mereka sangat jauh daripada orang bukan Islam? Mana satu? Pernah tengok tak cerita P. Ramlee? Director suruh dia action, dia tak cakap. Director marahkan dia cakap. Betul? Dekat ke jauh? Majoritinya sangat jauh. Mereka di sekolah pondok, di tahfiz, di masjid, di surau, di office, di mana-mana tempat agama aja. Tetapi mereka lah sangat jauh daripada orang bukan Islam. Maka bila orang bukan Islam nak tanya soalan, dia tanya siapa? Dia tanya orang yang dekat kepada bertindih, atau tanya orang-orang pakar-pakar agama Islam? Nah, dia tanya yang dekat. Pakar-pakar agama tak sampai, terlalu jauh. Masalahnya, orang pakar-pakar agama ini mereka paling banyak ilmu tentang Islam. Mereka paling layak untuk menerangkan Islam. Tapi sedihnya, mereka paling jauh daripada bukan Islam. Maka bukan Islam tak ada pilihan lain. Mereka akan tanya orang Islam biasa yang dekat dengan kawasan bertindih. Maka bila orang bukan Islam tanya soalan, orang Islam biasa yang menjawab, bukan pakar. Buat mereka ni yakin terhadap Islam ke, buat mereka tambah keliru.
Ini yang berlaku. Kesemua ini menyumbang kepada salah tanggapan, salah faham terhadap agama Islam. Kalau kita tengok suasana di Malaysia, Malaysia dah merdeka berapa tahun? 67. Saya dah lupa. 60 lebih tahun ke? Kita duduk dengan non-Muslim sudah 60 lebih tahun, contoh. Non-Muslim ini sampai hari ini sudah dekat kepada Islam ke jauh daripada Islam? Mereka punya kefahaman mengenali Islam tu banyak ke sedikit? Nah, ini sebabnya sebab inilah menyumbang kepada salah faham. Kalau kita nak menyampaikan dakwah, kita kena selesaikan salah faham ini. Kalau selagi kita tak selesaikan salah faham ini, susah mereka nak dekat kepada Islam. Konsepnya macam ni. Ni macam cawan ini, gelas ini. Kalau gelas ini kotor, kita akan tuang tak air bersih kat dalam dan kita minum. Kita tak akan buat begitu, betul? Kita akan basuh dulu cawan itu, gelas itu. Setuju? Kemudiannya baru tuang air bersih dan kita minum. Hari ini, dalam pemikiran mereka ada banyak salah faham terhadap Islam. Kalau kamu tunjuk 1000 kebaikan pun, kalau dia kotor, you tuang air bersih kat dalam pun, dia masih tak bisa nak terima Islam. So, kita cara adalah selesaikan salah faham 5, 10 salah faham dulu, membagi jawapan yang meyakinkan. Kalau selesai salah faham ini, barulah kita tunjuk kebaikan Islam, kecantikan Islam. Mudah mereka nak terima. So, itulah salah satu cara dakwah yang kita boleh gunakan untuk menyampaikan dakwah kepada golongan non-Muslim. Okay, sebelum saya akhiri, orang sini ada budaya tak tanya soalan? Saya kira sampai 5. Tak ada soalan, kita akhiri kuliah malam ini. 5. 4. Kurang asam. Silakan. Macam mana saya boleh tertarik kepada agama Islam? Yang pertama, turning point saya, titik perubahan saya adalah bila saya pergi disco. Tengok muka macam ni kan muka disco. Tahu disco tu apa? Ini semua kaki masjid. Mana tahu disco tu apa? Disco ni orang bukan Islam, tempat hiburan tengah malam punya. Mereka berzikir tengah malam punya. Tahu? Tak tahu nanti Google lah, Google. Okey? Berarti saya pergi disco, okey, dan saya terjumpa seorang haji kat disco tu. Haji tu, dia bukan pergi disco, dia pegawai keselamatan. Dia orang Muslim yang baik. Dia tak minum, tak kacau perempuan, tak buat jahat. Dia memang kerja sebagai security. Dan bila saya berkawan dengan dia, sebab saya rasa selesa kawan dengan dia. Kenapa? Sebab orang yang baik. Sangat menghormati orang, dia sangat bagus. So bila kena berkawan dengan dia, suatu hari dia cakap dengan saya, Lim, malam ni habis disco pergi rumah dia. Ada orang jemput pergi rumah 2-3 pagi. Saya pun pergilah, sebab dia, kalau dia jemput saya pergilah. Dan dia ajak saya tonton satu tape debat antara Sheikh Ahmad Didat dengan Jimmy Swaggart. Debat, tajuk dia, ni debat di Amerika. Tajuk dia, Is the Bible God's Word? Adakah Bible tu kalam Allah? Wah, sama-sama kita tonton. Saya sangat panas. Tahu tak panas? Sebab Sheikh Ahmad Didat gunakan 40 minit. 40 minit. Satu persatu hujah dia bagi. Tunjukkan dalil, hujah. Mengatakan Bible tu bukan kalam Allah. Kalam manusia. Saya bagi contoh. Didat kata, dia kata, dalam ayat dalam kitab ni yang bernama Genesis, chapter number 2, verse number 2 and 3, dalam kitab dia. Dalam ayat itu sebut, and God created the heaven and the earth in 6 days, but on the 7 days, God rested. Dia kata, Tuhan menciptakan alam ini dalam 6 hari. Pada hari yang ke-7, Tuhan beristirahat.
Persoalan saya, rehat ini sifat Tuhan ke manusia? Kalau sifat manusia, siapa yang tulis tu? Tuhan ke manusia? Manusia lah. Maka itulah yang buat saya tak bisa terima, tak boleh terima. Sebab mereka bagi sifat manusia kepada Tuhan. Dia punya Tuhan mau rehat punya. Allah perlu rehat tak? Allah takbir alam ini perlu rehat tak? Yang kedua, in the book of Genesis, chapter number 6, verse number 6, dia sebut tentang and God regret, Tuhan menyesal, create human on earth, menciptakan manusia di muka bumi ini. Sebab Tuhan dah cipta manusia, kemudian Tuhan menyesal. Silap, aku cipta budak Cina ni, silap. Tuhan menyesal. Dia sepatutnya cipta mata saya besar tau, tapi dia tersilap cipta mata saya jadi kecil. Kalau cipta besar kan handsome, kecil pun handsome juga. Point di sini, dia kata Tuhan menyesal. Bagi persepsi, Tuhan ini tak ada ilmu masa depan. No knowledge of the future. Dah buat, ayah, silap macam kita masak kan. Kadang-kadang masak, ayah, silap terlalu lama jadi hangus sedikit. So, dia bagi persepsi Tuhan tak ada ilmu masa depan. Maka, menyesal tu sifat Tuhan ke sifat manusia? Sifat manusia. Kalau sifat manusia, siapa yang mengarang? Manusia yang mengarang. Maka dia bagi sifat yang salah kepada Tuhan. Saya fitrah tak boleh terima. Saya baca lagi satu surah. Dia menceritakan tentang kejadian macam mana Tuhan mencipta alam ini. Dia kata Tuhan menciptakan alam ini, ciptaan hari pertama cahaya siang dan malam. Hari kedua langit, ketiga bumi, keempat matahari, kelima binatang laut, keenam manusia, ketujuh Tuhan beristirahat. Mari kita tengok hari pertama tadi, ciptaan Tuhan. Dia kata ciptaan Tuhan pada hari pertama ada cahaya, ada siang dan malam. Persoalan saya, macam mana kita boleh dapat fenomena siang dan malam? Putaran matahari dan putaran bumi. Masalahnya bumi dicipta hari yang ketiga, matahari dicipta hari yang keempat. Macam mana hari pertama boleh ada siang dan malam tanpa bumi, tanpa matahari? Ini bukan, ini tak mungkin datang bertuhan. Ini sesuatu yang bercanggah dengan fakta sains. Lepas tu dia kata ciptaan Tuhan pada hari pertama ada cahaya. Nanti dulu, cahaya ini datang daripada mana? Datang daripada matahari. Masalahnya matahari cipta hari yang keempat. Macam mana hari pertama sudah boleh ada cahaya tanpa matahari? Yang paling penting, macam mana dia boleh ada hari pertama pada hari pertama? Ini you tak faham. Untuk dapat satu hari, daripada Sabtu ke Ahad, kita perlu bumi dan matahari berputar tak? Sekarang ni, tanpa bumi, tanpa matahari, macam mana boleh ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga? Sebab itulah ini bercanggah dengan fakta sains, bercanggah dengan logik. Maka ini tulisan manusia tak mungkin datang pada pencipta, tak mungkin datang pada Allah. So, saya terpaksa tinggalkan. Dan bila saya kaji Islam, yang buat saya tertarik kepada Islam adalah surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 255. Ayat ini, bagi saya paling sukalah. Saya percaya setiap orang ada ayat yang dia suka kan. Tapi bagi saya, ayat ini. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 255, ayat kursi. Ayat ini, kenapa saya suka? Sebab satu-satunya ayat ini. Sebab ayat ini ajar saya macam mana nak bezakan siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Sebab bila kita sebut tentang agama, fokusnya Tuhan. First kita kena ada ilmu tentang Tuhan dulu. Kita kena kenal Tuhan dulu. Ayat ini bantu saya kenal siapa tu Tuhan, siapa tu pencipta, dan siapa tu ciptaan. Saya bagi contoh. Pencipta, ciptaan. Saya keluarkan ayat tadi, saya keluarkan maksud ayat itu, dan saya kembangkan ayat itu. Saya tulis di sini, kekal. Pencipta, ciptaan. Saya tulis perkataan kekal. Siapa kekal? Pencipta kekal. Ciptaan kekal tak? Tidak kekal. Maka apa-apa yang tak kekal, tak mungkin boleh jadi pencipta.
Setuju? Maksudnya segala-gala yang ada dalam alam ini, manusia, haiwan, binatang, tumbuh-tumbuhan, segala-gala yang ada nyawa, tak ada satu pun mempunyai ciri-ciri pencipta, iaitu kekal. Mereka tidak kekal, maka mereka tak mungkin boleh jadi pencipta. Yang kedua, permulaan pengakhiran. Pencipta ada permulaan pengakhiran tak? Tak ada, sebab dia kekal. Ciptaan semua ada permulaan pengakhiran. Semua lahir pasti mati. Ada tak apa-apa makhluk dalam alam ini hidup tak mati punya? Halo? Semua ada permulaan, lahir, semua akan mati. Maka semua ini tak ada ciri-ciri ketuhanan. Yang ketiga, masa, ruang dan jisim. Pencipta terikat tak kepada masa, ruang dan jisim? Dia tak terikat. Malahan dia yang mencipta masa, ruang dan jisim. Sebab itulah kita tak boleh bagi tempat kepada Tuhan. Kita tak boleh bagi tempat kepada Tuhan. Kita tak boleh kata Tuhan di sini, Tuhan di situ. Tak boleh. Sebab dia wujud. Tapi dia tak kira bertempat. Maksudnya, dia tak terikat kepada masa, ruang dan jisim. Dan kalau kita belajar fizik, semua mahir fizik kan? Fizik ajar kita, segala-gala dalam alam ini, semuanya terikat kepada masa, ruang dan jisim. Maksudnya apa? Maksudnya, segala-gala dalam alam ini tak ada satu pun mempunyai ciri-ciri ketuhanan. Sebab apa? Sebab mereka terikat kepada masa, ruang dan jisim. Sebab itulah di dunia ini, mana ada manusia boleh tahu apa yang akan berlaku esok. Bulan depan, tahun depan, mana ada orang boleh ada ilmu. Kita boleh teka, tetapi kita tak ada ilmu yang sebenar. Okey? Keempat, bergantung. Pencipta bergantung tak kepada makan, minum, udara, matahari? Tak bergantung. Ciptaan, segala-gala yang ada nyawa dalam alam ini, semuanya bergantung kepada udara, matahari, makan, minum. Maka mereka tak ada ciri-ciri ketuhanan. Padahal mereka ni bergantung kepada pencipta. Pencipta tidak bergantung kepada apa-apa. Last, rehat dan tidur. You faham kenapa ayat itu jadi rehat dan tidur? Dalam Islam, pencipta perlu rehat tidur tak? Tak perlu. Ciptaan perlu. Tadi dengar tak? Tuhan dia kata Tuhan dia beristirahat. Rehat tu sifat manusia, sifat ciptaan. Dia bukan sifat Tuhan. Dan bila saya boleh asingkan kedua-dua ini, saya tengok ciri-ciri ini, saya tak nampak apa-apa dalam alam ini boleh ada ciri-ciri kekal. Tiada permulaan pengakhiran. Tidak terikat kepada masa, ruang dan jisim. Tidak bergantung, tidak rehat dan tidur. Saya tak nampak ada apa-apa, ada ciri-ciri ini. Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Baqarah tadi. Dan untuk pengetahuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ayat ini, saya tak tahu panggil nama itu. Kadang-kadang kita pergi kedai, kita beli barang, kita bagi dia RM100. Dia ada satu lampu. Dia tekan lampu tu, dia letak duit dalam, dia tengok itu duit original punya ke yang tak ori punya. Ingat lagi tak? Ayat ini, kamu bubur nama saja, okey? Bubur nama saja, kamu boleh bezakan dia pencipta ke dia ciptaan. Contoh pencipta ciptaan, 5 perkara tadi kan. Kita letak nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekal ke tak kekal? Tak kekal kan? Dia lahir di Madinah, dia lahir di Mekah, wafat di Madinah. Betul? Maka dia adalah ciptaan. Dia tak kekal. Dia ada permulaan pengakhiran tak? Ada. Dia lahir 570, dia wafat 632. Ciptaan. Dia terikat tak kepada masa, ruang dan jisim? Terikat. Dia hidup di muka bumi sampai 63 tahun. Maka dia adalah ciptaan. Sebab dia hidup, dia makan minum tak? Dia bergantung kepada udara, matahari tak? Dia bergantung. Maka dia adalah ciptaan. Dan akhir sekali, dia manusia, dia pasti rehat dan tidur. Maka dia adalah ciptaan. Nampak? Letak nama, kamu akan tahu dia pencipta ke dia ciptaan. Contoh, saya letak Siddhartha Gautama Buddha. Dulu saya ada sembah Gautama Buddha. So letak nama dia. Dia kekal ke tak kekal? Tak kekal. Okay? Dia wujud 2,500 tahun yang lalu. Dia telah meninggal. Maka dia adalah ciptaan. Dia ada permulaan pengakhiran tak? Ada. Dia lahir, dia telah meninggal. Ciptaan.
Dia terikat tak kepada masa. Dia hidup di muka bumi sampai usia 80 tahun. Dia adalah ciptaan. Dan dia bergantung tak? Dia ada satu mangkuk khas tau. Pergi ke rumah minta makanan, makan minum. Maka dia bergantung. Dia adalah ciptaan dan dia rehat dan tidur. Kamu buburlah apa nama ke atas pun, segala-gala alam ini letak ke atas pun, akhirnya semuanya masuk kategori ciptaan. Ada apa-apa nama tak nak letak atas, kamu nak test. Ini mesin. Okey, kita bagi contoh terakhir. Nabi Isa alaihissalam, Jesus Christ. Dari seluruh kita orang Islam, dia adalah ciptaan. Tak perlu bincang panjang, betul? Dia manusia, Allah angkat dia jadi Nabi dan jadi Rasul. Setuju tak? No question asked. Dari seluruh orang Kristian, majority Kristian percaya dia Tuhan, dia anak Tuhan dan dia Tuhan. Itu pun kita tak mau masuk campur. Kita nak bincang adalah mengikut kitab suci dia, the Holy Bible, yang merekodkan riwayatnya, hidupnya. Okay? Kita nak tengok dia ada ciri-ciri ketuhanan tak? Yang pertama, kalau tak nama dia ke atas, Jesus Christ atau Isa alaihissalam kekal ke tak kekal? Dalam Bible sebut Gospel of Matthew chapter 27 verse 46, dia mati di kayu salib. Kalau dia mati, dia tidak kekal, maka dia adalah ciptaan. Dia ada permulaan tak? Dalam kitabnya Matthew chapter number 2 verse 1 kata Jesus Christ, he was born in Bethlehem. Lahir di Bethlehem. Lahir. Sebab itulah mereka menyambut Christmas, kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kalau dia ada permulaan, maka dia adalah ciptaan. Sebab pencipta tak ada permulaan, tak ada pengakhiran. Setuju? Yang ketiga, dia terikat tak kepada masa, ruang dan jisim? Terikat. Dia hidup di muka bumi sampai usia 33, maka dia adalah ciptaan. Semasa dia hidup, dia bergantung tak? Ada satu kisah dalam kitabnya, in the book of Luke chapter number 4 verse 1 to number 5. Dia digoda oleh syaitan dan dia berpuasa 40 hari. Selepas 40 hari puasa, dia begitu lapar, dia pergi cari makanan. Dia bergantung tak? Bergantung, maka dia ciptaan. Dan dia rehat dan tidur tak? Maka dia adalah ciptaan. Senang tak? Dari seluruh kita orang Islam, kita ada mesin untuk bezakan siapa pencipta, siapa ciptaan dengan jelas. Dan akhir sekali, saya letak seluruh alam ini di sini. Bila saya kira, bincang semua, akhirnya semua akan masuk dalam kategori ciptaan. Maka saya tanya diri saya sendiri, Lim, kamu nak sembah pencipta ke ciptaan? Mestilah saya nak sembah pencipta. Saya mau sembah ciptaan tak? Seluruh alam ini? Saya tak mau. Dalam bahasa Arab, kalau kita menolak semua dalam alam ini, segala-gala dalam alam ini, tiada ciri-ciri ketuhanan, bukan Tuhan, la ilaha illallah. Maka saya memeluk agama Islam 27 tahun yang lalu. Saya bukan ikut-ikutan, saya bukan kerana nak kahwin, saya bukan kerana apa-apa pun, tetapi bila saya buat kajian, saya dapat kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai masalah saya. Sebab itulah saya tak berhenti bercerita tentang Islam kepada semua manusia di muka bumi ini. Sekarang ni saya fokus untuk melatih pendakwah. Sebab di Malaysia, kita di negara Islam. Kita ada sekolah pondok, sekolah tahfiz, institute, college, university. Kita ada masjid, surau, banyak. Tapi tahu tak, kita kekurangan satu tempat. Kita tak ada missionary school. Kita tak ada satu sekolah yang boleh melahirkan pendakwah, yang boleh bercakap, berhujah, berdialog, berdebat. Tak ada. Ada tak? Kamu tunjukkan saya. Alhamdulillah, 2 tahun yang lalu, saya telah tubuhkan satu missionary school. Namanya dipanggil Dakwah Academy International. Dakwah Academy International ini khas untuk melatih pendakwah di Malaysia, di Southeast Asia. Asalnya Malaysia dan Southeast Asia, tapi tak boleh sekarang. Satu dunia apply nak datang sini untuk belajar. Fokus 1 bulan, pagi 8 pagi hingga 10 malam. Dan kalau ada peluang pergi Kuala Lumpur,
ada pergi ke Wangsa Maju, pergi ziarah kami, pergi Wisma IDT Wangsa Maju, pergi tengok tempat yang kami, bangunan yang kami beli 3 tingkat, khas untuk latihan. Mungkin saya ambil peluang sedikit untuk bagi tahu kepada muslimin muslimat, okey, bangunan tu kami dah beli, kami dah bayar 60%. Masih lagi ada 40% bagi sesiapa yang nak melabur untuk saham akhirat. Untuk kamu, untuk ahli keluarga kamu, ambil peluang ini, boleh minta brosur ini di luar nanti dengan pegawai saya. Kami masih cari 400 lot, 400 orang aja. Satu lot ni 2,000. Okey? Dan kami akan masukkan kamu dalam WhatsApp group khas. Kamu akan tahu apa yang telah buat, apa yang telah berlaku berurusan. Supaya kamu tahu kamu melabur tu pergi ke mana. Bagi mereka yang nak bayar zakat juga boleh. Dan satu lagi, kami ada satu tabung kecil di luar. Bagi mereka yang nak infak untuk dakwah kami, silakan. Last satu. Di belakang surat ni, kertas ini, ada bagi mereka yang nak menyumbang sikit-sikit, satu hari RM1 tu. Kamu boleh pergi ke sumbang.dakwah.my. Okey, Google saja. Dan kamu isi semua. Pakai credit card ke, debit card ke, apa semua boleh. Akhirnya bila kamu tekan subscribe, dia akan pindah RM30 sebulan. Dan kami akan gunakan ini untuk menyampaikan dakwah di seluruh dunia. So kami bantu orang-orang yang bagi tak ada masa yang nak menyampaikan dakwah, ambil peluang ini. Hanya RM1 sehari saja. Okey. Ya, last satu, tengok tulisan saya. Ada beberapa buku, terutamanya ini adalah akhlak Nabi yang terbaik. 40 akhlak Nabi. Kalau boleh baca buku ini, terangkan kepada kawan-kawan kita, terutamanya non-Muslim. Dia akan terkejut dengan akhlak Nabi yang begitu hebat sekali. Ini semua berdasarkan hadis sahih. Ini lain sikit. Ini berdasarkan kitab agama Nasrani. Dan saya mengulas ulama-ulama besar dia. Apa yang tulisannya saya mengulas. Dan ini adalah hubungan dengan non-Muslim. So boleh tengoklah di luar masjid ini selepas solat Isya. Sebelum saya berhenti, saya dengan sahabat saya, kami bertiga datang pada Kuala Lumpur. Kita akan balik lepas ini, datang pada Kuala Lumpur. Tadi selepas solat maghrib, kami sudah solat Isya. Kami telah buat jamak takdim ataupun jamak qasar. Orang sini boleh faham. Kalau tak faham, kita solat sekali lagi. Okey, takut nanti orang salah faham cakap ni penceramah cakap kuat. Tak mau solat, bukan tak solat, dah solat. Okey, so mohon maaf kalau saya terkasar bahasa. Segala yang baik datang daripada Allah, yang lemah datang dari diri saya sendiri. Panjang umur, kita jumpa lain waktu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ada soalan lagi. Oh, ada soalan lagi? Pendek saja lah. Kalau itu boleh jawab pendek lah. Okey. Masa dulu, yang apa yang dilakukan sepanjang dakwah bagian yang saya lakukan yang tentang daripada ini berkenaan dengan dakwah kepada bulan Muslim. Banyak yang mengandalkan kepada Kristian daripada Islam. Teratus saya dengar daripada saya lah, kata itu mengatakan berminat untuk masuk Kristian daripada Islam. Dan mana kelemahan-kelemahan dakwah kita tu yang kita boleh kita contoh teratus dia daripada orang yang Kristian daripada Islam. Okey, soalannya, kenapa ada ramai orang lebih memilih Kristian daripada Islam? Apa kelemahan kita orang Islam? Tak ada kelemahan. Kita orang Islam tak ada kelemahan. Kenapa ramai pergi sana? Sebab kita tak menyampaikan. Kita tak belajar macam mana berhujah. Maka kita tidak turun padang, kita tidak menyampaikan. Dan itu masalahnya. Bukan kelemahan kita, hanya kita tak pergi belajar dan kita tak ada budaya nak belajar pergi menyampaikan. Tapi untuk pengetahuan haji, sebenarnya yang haji tanya soalan tadi kurang tepat. Pengislaman di Malaysia sekarang tiap-tiap tahun lebih daripada 10,000 orang masuk Islam. Okey, so kalau kata ramai pergi sana sebenarnya kurang tepat. Agama jiran kita sekarang tu lagi lama lagi tak popular dah. Lagi lama sebab kepercayaan kalau rekaan manusia, ciptaan manusia tak boleh bincang masuk logik akal. Maka suatu kepercayaan sekadar
kepercayaan tetapi bukan iman. Dalam Islam, kita beriman kepada Allah sebab kita percaya dan kita boleh buktikan. Saya buktikan tak apa yang saya percaya tadi tentang pencipta-ciptaan tadi. Nampak tak? Boleh tak mereka terangkan begitu? Mereka tak ada keterangan begitu. Maka sebenarnya di dunia sebenarnya, di Eropah tak popular lagi lah. Banyak-banyak tempat ibadah mereka mula dijual. Kan kita orang Islam beli. Sehingga kerajaan mereka terpaksa masuk campur. Tak boleh jual lagi bagi orang Islam. Sebab satu tamparan yang sangat besar bila mereka jual. Malu. Wallahu a'lam, harap jawab soalan tadi.